لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita yang berada di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Macam mana? Lama tak tunggu Ustazah nak muncul pagi ni? Kan? Dah cuti lama, lepas tu hari ni first kuliah lambat pula dia keluar. Okey. Tapi tak apa, nampak ada ramai yang dah komen di ruangan kita di sini. Boleh kita paparkan teman-teman yang telah bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita ada Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Emma Zafira. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan kita juga ada Cik Salimah kita bersama dengan kita pagi ini, iaitu yang mana dia kata, Assalamualaikum Ustazah, lama betul cuti sampai rindu Cik, rindu orangnya, rindu ilmunya. Oh Masya Allah, tabarakallah Cik Salimah. Nak nangis ke nak ketawa Cik Salimah? Sungguh ya, sungguh Masya Allah tu. Lama betul cuti, rindu orang, rindu ilmu. Okey, tak apa Cik Salimah. Minggu ni kita on sampai bulan Ramadan insya-Allah. Jangan risau. Okey, insya-Allah Allah berikan kepada saya dengan kesihatan, dengan masa tenaga insya-Allah. Kita akan mulakan pengajian sampai nanti insya-Allah sebelum kita cuti bulan Ramadan. Okey, kita ada Kak Nurzah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini insya-Allah. Ya alhamdulillah. Nampak saya sihat dan ceria tak Kak Zah? Dengan tudung hijau ni. Ni tak tahulah tudung ni. Nak jadi kalang kabut jadi kan.
Mudah-mudahan ya, saya dapat meneruskan pengajian pagi ini dengan sebaik-baiknya. Kita ada juga, Puan Aliza Aziz kita, Masya Allah. Okay, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza kerana bersama dengan kami pagi ini. Dan kita ada Cik Latifah kita, Kak Nur Kamariah juga bersama dengan kita, Umi Salehah, Sulaimi, Kak Aisyah Taha, ya dan sebagainya biasanya. Kemudian ada siapa tu? Siti Aminah. Okey. Ah, apa tu Cik Salimah kata, "Ketawa Ustazah jangan nangis." Oh ketawa ya jangan nangis. Pagi-pagi takkan nak nangis Cik Salimah, nanti lari semua orang. Okey baik, alhamdulillah. Pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita. Ingat lagi tak kitabnya nama apa? Jangan tiba-tiba cuti lama sangat, lupa dah kitab apa sampai tersalah buka kitab. Okey, admin pun dah letakkan. Okey, ingat ya, kitab rujukan Ad-Da' wa Ad-Dawa oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, saya nak tanya semua, hari ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa, di poin yang keberapa. Jika masih ingat lagi, mudah-mudahan ya ingat lagi. Jangan lupa pula. Silakan. Apa Kak Zah kata tu? Memang rindu serindunya. Semalam jumpa Ustazah dah peluk Ustazah ketat-ketat. Masya Allah. Tak apa, orang perempuan tak apa peluk saya, orang lelaki tak boleh. Marah nanti orang lain. Okey, baik. Kita, Aliza, okey Aliza. Muka surat 451, poin M. Setiap yang hidup memiliki kehendak dan cinta Ustazah. Masya Allah. Tajuk dia hebat pagi ni. Kan nampak kat situ? Orang yang hidup, dia ada kehendak dan dia ada cinta. Bermakna, kita boleh faham daripada topik itu, kalau orang ini, dia mati, kehendaknya sudah tiada, cintanya juga sudah tiada. Begitu maksudnya. Jadi semuanya sepakat ya? Muka surat 451 poin M. Kak Aisyah pun sama, muka surat 451 poin M. Cik Salimah muka surat berapa tu? 469. Oh, Cik Salimah betul. Kak Zah muka surat 451 juga. Okey, jadi majoriti ya di sini penduduk tetap saya. Semuanya muka surat 451 berada di poin M, bertajuk setiap yang hidup memiliki kehendak dan cinta. Okey, kita lihat slide kita pada pagi ini. Nak tekan yang mana? Kan Ustazah dah lupa dah nak tekan button mana ni. Nampak sangat cuti lama tu kan. Sampai nak tekan button mana. Okey. Baik. Air pun tak siap dekat sini tepi ni kan. Semuanya kelang kabut. Betul, kita berada di poin M, setiap yang hidup memiliki kehendak dan cinta. Dan insya-Allah pagi ini saya akan selesaikan keseluruhan perbincangan pada poin ini. Jadi mudah-mudahannya kita dapat ikuti satu demi satu perbincangan yang terkandung pada poin tersebut. Semoga ia dapat memberikan manfaat ya bagi diri kita. Baik, pertama sekali bila kita melihat pada perenggan yang terdapat di kitab kita di sini, menjelaskan bahawa apabila perkara sebelumnya telah dimengertikan, bermakna bila kita ni faham tentang setiap poin yang telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang setelah itulah, maknanya sebelumnya pada tahun lepas lah, kita banyak bincangkan tentang cinta, gerakan yang bermula kerana cinta, setiap alam ini ia bergerak kerana cinta, cintanya tertuju kepada satu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata, kalau kita dah mengerti semua perkara itu, tentang gerakan, tentang kecintaan, tentang kehendak kan, maka dia kata maka diketahui bahawa setiap yang hidup memiliki kehendak. Jadi kita faham setiap yang bergerak itu kan, dia pasti ada kehendaknya dan pasti juga ada cinta dan perbuatan yang sesuai dengannya. Bila dia buat sesuatu, dia mesti buat ia sesuai dengan kehendak dia. Dia buat sesuatu, ia sesuai dengan apa yang dia suka, apa yang dia cinta. Inilah yang kita panggil sebagai yang bernyawa, yang hidup, dia pasti.
ada ketiga-tiga perkara ini dalam kehidupannya. Maka dia kata, asal gerakan dari setiap yang bergerak adalah cinta dan kehendak. Tidak ada kebaikan bagi segala sesuatu yang ada, kecuali jika seluruh gerakan dan cintanya hanya tertuju untuk penciptanya. Jadi kata tidak ada gerakan bagi setiap sesuatu yang ada, melainkan jika seluruh gerakan dan cintanya tertuju untuk penciptanya. Okey, poin yang kedua di situ dalam slide saya ada dalam kita punya kitab di sini pada perenggan yang pertama. Jadi kita faham begini ya, Muslimah. Tidak ada gerakan bagi setiap sesuatu yang ada melainkan jika seluruh gerakan dan cintanya tertuju untuk penciptanya. Jadi apa pun yang kita buat dalam kehidupan kita ini sebagai seorang wanita yang beriman kepada Allah, yang mengaku diri kita sebagai seorang muslimah begitu keadaannya. Kita ini buat apa pun dalam hidup ini, ia mesti tujuannya kerana Allah kan? Lillahi ta'ala, itu maksudnya. Jadi kita bergerak, kita bercakap, kita melakukan apa jua perbuatan, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah niat yang paling penting untuk ditanamkan dalam diri kita setiap masa selama kita hidup ni. Bila kita nak buat sesuatu, kenapa saya nak buat? Cuba tanya pada diri sendiri. Kenapa saya nak makan, cik? Kenapa saya nak makan? Sebab lapar lah ya, ustazah kan? Lapar lah ustazah, sebab tu kita makan. Okey, kalau selain daripada lapar tu kenapa? Adakah memang hidup kita ni tujuannya semata-mata untuk makan? Ke ada orang macam tu? Hidup ni makan, kalau tak makan tak boleh, mesti nak makan. Saya hari tu saya cakap dengan Kak Noh saya ni takut tengok makanan. Betul tak Kak Noh? Hari tu kan, saya tengok makanannya saya takut, tengok makanan saya takut dah. Sebab macam tengok makanan banyak takut macam tu kan, pelik saya ni. Tengok ada orang tengok makanan suka kan, menyelerakan kan. Saya tengok makanan selera macam mana pun saya takut. Takutlah tengok makanan ni. Sebab takut tak habis, itu masalahnya. Cuma kenapa actually kita ni kalau berbalik kepada soalan saya tadi kan, kenapa kita makan, untuk tujuan apa? Kalau kita melihat kepada perbincangan yang ada dalam kitab ini, kita akan faham bahawa saya ni makan ialah kerana saya nak ada tenaga supaya saya dapat meneruskan kehidupan ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu actually tujuan utamanya. Betul tak? Tujuan utamanya begitu. Supaya kita ada tenaga, dapat beribadah kepada Allah, dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan ini juga ibadah ya. Mencari nafkah itu adalah ibadah, jangan lupa. Mencari nafkah ini juga adalah ibadah, memberikan nafkah kepada kedua ibu ayah, membantu suami. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita jangan remehkan. Ia sebagai ibadah di samping ibadah-ibadah yang sebenarnya lah, iaitu solat, puasa, qiyamul lail dan bayar zakat dan sedekah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan-keadaan yang begini, bila kita dah meletakkan, bila bab makan tu saja kita dah letakkan ia sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah, bagi saya dalam bab-bab yang lain ataupun dalam isu-isu yang lain tentang pergerakan, apa yang kita nak buat ini semua kan, ianya pasti akan tertuju pada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi so keadaannya begitu, kita perlu faham. Kenapa kita ni keluar bekerja tu tadi kan? Sebab saya dapat rezeki, supaya dengan rezeki itu saya dapat bantu orang lain. Ini juga tujuan ibadah. Dapat beri nafkah kepada anak isteri, bantu ibu ayah, adik-beradik, kawan-kawan yang memerlukan, bersedekah, bayar zakat. Ini semua adalah perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang mana menunjukkan bahawa setiap gerakan kita, apa yang kita buat, yang ada kehendak itu tadi, yang ada cinta itu tadi, ia pasti tertuju kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buat ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dia kata di sini, keberadaannya disebabkan oleh penciptaan Allah semata-mata. Iaitu keberadaan sesuatu perkara yang kita buat, gerakan itu yang dibuat kerana kehendak dan cinta ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi sekarang ini bila kita baca pada perenggan yang pertama itu, sebenarnya ingin membawa kita kepada satu situasi mentajdid, iaitu memperbaharui setiap niat kita sebagai seorang muslimah. Okey?
Apa yang kita nak buat, niatnya apa? Okey. Niatnya apa? Kerana apa? Dan perlu ia pastikan ia mesti tertuju kepada penciptanya kerana keberadaan kita, setiap gerakan kita yang didasari dengan kehendak dan cinta tersebut, ia pasti tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan di sini diberikan kepada kita dengan satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa langit dan bumi akan rosak jika sekiranya bukan satu penciptanya, kan? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam contoh ni kan yang diberikan kepada kita iaitu surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya di langit dan di bumi ada ilah-ilah selain Allah. Bermakna langit dan bumi kita ini yang kita duduk sekarang ini, pentadbirnya ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata lafasadata. Kedua-duanya iaitu langit dan bumi ini akan rosak binasa. Kenapa rosak dan binasa? Sebab apa? Dia kata sini, langit dan bumi tidak akan kukuh. Melainkan hanya Allah yang dijadikan sembahan. Kita bayangkan, satu tempat, kita ambil yang benda mudah lah, simple macam ni. Kita kalau kerja, ada dua bos macam mana? Kerja kalau ada dua bos, macam mana? Susah ke senang? Saya tanya soalan ni. Sila jawab di ruangan komen. Kerja kalau ada dua bos, kita ni nak buat satu pekerjaan, tiba-tiba orang kata, ini dua-dua bos awak. Susah ke senang? Macam mana Kak Aisyah? Susah ke senang Kak Aisyah? Huru-hara. Nanti Ustazah kalau dua bos pening ke? Susah. Okey. Susah. Tak tahu nak ikut mana satu, betul? Kak Aisyah kata tak mudah. Siti Marlina kata susah nanti stres. Yes, of course stres. Kak Nur kata pening kepala jadi ya Ustazah. Betul, pening kepala. Saya ingat masa saya ambil PhD kan, thesis saya ni ada tiga penyelia. Tiga penyelia, maknanya ada tiga supervisors. Jadi agak sukar. Waktu tu mula-mula tu susah nak dengar cakap siapa. Itu nak dengar cakap siapa. Yang ni cakap lain, yang nombor 2 cakap lain, nombor 3 cakap lain kan. Ada 3 orang yang berada di atas kita ni. Kita seorang ni kat bawah ni. Kita nak dengar cakap tiga-tiga ni. Nak raikan pendapat yang pertama, nak raikan pendapat yang kedua, nak ikut pendapat yang ketiga kan. Nanti kalau tak ikut yang tiga ni, yelah kecil hati pula kan, macam-macam lah isu kat situ kan. Kita jadi macam pening, stres. Ni semua keadaan-keadaannya. Susah kita nak adapt dengan situasi yang sedemikian. Walaupun boleh, bukan saya kata tak boleh. Boleh sebab yang kita ada dekat atas ni manusia, bukan Tuhan. Okey, bukan Tuhan. So ni manusia. Jadi actually boleh. Cuma bagi saya, tiga-tiga yang di atas itu dia perlu ada kesefahaman jugalah. Tak boleh hanya saya saja yang perlu memahami kan, tapi ketiga-tiga penyelia tu perlu ada kesefahaman. Barulah saya sebagai seorang yang di bawah ni boleh bergerak. Kalau tak susah. Dia nak buat cara dia, buat cara dia kan. Dia jadi tak jadi benda tu. Kita pula tak boleh bergerak. Sebab apa? Tak tahu mana satu yang perlu kita ikut. Jadi, itu tiga tau. Nampak tiga. Bayangkan kalau dua sahaja. Kalau dua sahaja. Kalau dua tadi saya tanya, kalau kita kerja ada dua bos, ramai yang kata susah. Stres. Kan? Sebab banyak benda yang kita nak ikut. Jadi sekarang, kita lihat pada satu keadaan yang lebih besar. Langit dan bumi. Langit dan bumi ini Allah kata, kalau ada selain Tuhan iaitu makna Tuhan selain Allah. Maaf saya salah guna ayat ni. Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ianya akan memusnahkan bumi dan langit. Yang mungkin kalau ada banyak Tuhan ni yang kat langit ni kata, aku nak buat bintang macam ini. Tak nak, aku nak buat bintang macam ini.
Jadi susah kan, kita macam, asal bintang tu besar asal bintang tu kecil kan, ada jadi tak ada standardization tu tak ada kat situ kan. Jadi dia akan musnahkan, apa yang rosak ialah penghuninya. Kita yang kat dalam di atas muka bumi ni akan rosak. Dan kita tak tahu macam mana kita nak menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, alhamdulillah kita kata, hidup kita ini bila kita percaya Allah itu Maha Esa, kita hidup dalam keadaan yang tenang, aman dan kita tahu pentadbirnya hanyalah satu. Dan kita nampak betapa indahnya penciptaan langit dan bumi itu dengan Tuhan yang satu tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya dapat langit itu dapat berada di atas tanpa tiang. Okey, bumi ini dia dapat terbentang luas dengan indah, kan? Kita dapat melalui kehidupan dengan baik berdasarkan kepada adanya sumber air dan sebagainya di atas muka bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dengan lautnya, dengan ikannya, dengan sumber makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita manusia. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Kedua itu, langit dan bumi dia akan rosak. Okey. Dan bayangkan alam semesta memiliki dua Tuhan. Di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita dengan panjang lebar. Tentang alam dan semestinya memiliki dua Tuhan. Kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, dia kata sekiranya alam semesta mempunyai dua Tuhan, nescaya segalanya benar-benar akan rosak disebabkan masing-masing akan berusaha mengalahkan yang lain dan menjadi tunggal dalam ketuhanan. Maknanya kalau ada ramai Tuhan di atas muka bumi ini dan juga di atas langit, mereka akan saling bersaing dan akan saling berperang untuk memusnahkan Tuhan-Tuhan yang lain, akhirnya jadi satu Tuhan. Dalam keadaan nak berperang dan memusnahkan itu, akan rosak, binasa langit dan bumi. Maka dia kata, bersekutu merupakan satu kekurangan yang meniadakan kesempurnaan sifat ketuhanan. Bersekutu tu maksudnya ada sokongan daripada yang lain. Tuhan ni kita akan nampak ia kurang, akan nampak ketidakkesempurnaannya di situ apabila ianya ada sekutu. Sekutu tu maksudnya ada kawan, ada yang support, ada yang membantu. Itu adalah satu bentuk kekurangan. Sebab begini, kita hamba, kita sangat memerlukan kepada support. Betul tak? Kita tak boleh hidup sendirian. Ini beza kita dengan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Esa. Kenapa? Sebab dia tidak ada sekutu. Tidak ada support. Maksudnya tak memerlukan support. Tak memerlukan kepada Tuhan lain untuk bantu dia. Tapi kita ni manusia, kita sangat perlukan support. Kita nak berjaya, tapi kalau orang tak support kita, susah. Kita macam tu kan? Kalau kita nak berada di atas, biasanya kita tak sendirian tau Muslimah. Bila kita nak berada di atas ni, kita mesti ada followers. Macam tu kan? Kita mesti ada followers, kita mesti ada pengikut, ada yang bantu, ada yang berikan sokongan. Okay? Kita tak boleh sendirian. Kalau kita sendirian, susah kita ni. Selamanya kita berada di bawah. Dia begitu keadaannya. Kan? Jangan beritahu dia, tak boleh, dia seorang-seorang dia boleh ke atas. Tak. Bila seseorang itu berada di atas, dia pasti ada yang support. Pasti ada yang membantu, ada yang menyokong, yang bersekutu dengan dia. Yang menyebabkan dia itu boleh berada di atas. Itu sifat manusia. Tetapi kalau Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak memerlukan kepada that support. Kan? Allah tak perlukan kepada support itu semua. Allah tak perlukan. Bahkan kalau kita merujuk dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah kata begini dengan mafhumnya. Kalau manusia ini kan daripada hujung ke hujung, maknanya daripada hujung dunia sampailah ke hujung dunia, langit dengan bumi yang awal, yang terdahulu sejak zaman Nabi Adam hinggalah kepada zaman kita dan zaman yang akan datang ini, Allah kata, dan di kalangan jin dan manusia, kalau mereka semua di kalangan orang yang paling bertakwa. Maknanya seluruh bumi ini semua manusia bertakwa kepada Allah. Tak ada yang buat jahat. Semuanya baik-baik belaka. Soleh, soleha. Tak ada buat dosa. Allah kata, semuanya orang yang bertakwa kepada Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampailah nanti hari kiamat. Di kalangan jin dan manusia. Allah kata, itu tidak akan menambah kekuatan dalam kekuasaan aku.
Ia tak memberi apa-apa kesan pada kerajaan Allah. Untuk menunjukkan bahawa Allah tak perlukan kepada ketakwaan manusia. Yang perlukan ketakwaan itu ialah kita. Allah perlukan? Tidak. Allah tak perlukan langsung pun. Kamu nak bertakwa kepada Allah ataupun tidak bertakwa kepada Allah, dipersilakan. Itu pilihan kamu. Tapi kalau kamu bertakwa kepada Allah, yang untungnya ialah kamu. Untungnya bukan Allah. Dia begitu keadaannya. Allah bermakna di sini Allah nak kata, aku tak perlukan kepada ibadah kalian. Aku tak perlukan kepada ketakwaan kalian kerana ia sedikit pun tidak memberi kesan, menambah ataupun mengurangi kerajaan yang aku miliki. Satu pun. Walaupun dalam hadis yang sama, Allah ingatkan kepada kita, kalaupun seluruh manusia ini di kalangan jin dan manusia yang Allah ciptakan di kalangan makhluk, kalau semuanya adalah orang yang jahat, sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat jin, yang sejak zaman Nabi Adam sampailah kepada nanti hari kiamat, Allah kata, itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaan aku, kekuasaan aku. Jelas kepada kita, Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak memerlukan kepada mana-mana sokongan dan sekutu. Sebab yang memerlukan itu ialah makhluk, bukan Tuhan. Jadi dia kata di sini, sedangkan Tuhan tidak akan rela dirinya menjadi Tuhan yang memiliki kekurangan. Tatkala salah satu dari keduanya berhasil mengalahkan yang lain, maka pemenang itulah yang menjadi Tuhan. Sedangkan selainnya bukanlah Tuhan. Itu jika sekiranya langit dan bumi ini memiliki dua Tuhan ataupun ramai Tuhan, maka bila mereka itu saling bersaing, saling berlawan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, yang menang itulah yang akan menjadi Tuhan, yang selainnya tiba-tiba dia jadi tiba-tiba dia jadi downgrade kan, dah tak jadi Tuhan lah pula, begitu keadaannya. Itu menunjukkan kepada kekurangan. Ia tidak sedikit pun menunjukkan kepada kesempurnaan. Kerana Tuhan sifatnya mesti sempurna. Okey. Kemudian dijelaskan kepada kita, seandainya keduanya tidak mampu mengalahkan satu sama lain, serilah pula keadaannya kan. Bererti keduanya lemah. Keduanya lemah. Okey, sama-sama kuat, sama-sama tak boleh dikalahkan. Bermakna pada pandangan ini mengatakan itu bukan menunjukkan kepada kekuatan, tetapi menunjukkan kepada kelemahan yang mempunyai kekurangan dan tidak mempunyai sifat ketuhanan yang sempurna. Dalam kondisi demikian, wajib terdapat ilah, iaitu Tuhan lain yang mampu mengalahkan dan menjadi hakim bagi keduanya. Okey, kalau dah dua-dua Tuhan itu kuat, nampak tadi ada dua Tuhan kan. Kalau dua-dua tu kuat, tak boleh dikalahkan, bermakna di situ ada kelemahannya lah dan memerlukan pula kepada Tuhan yang lain untuk memberikan judge. Mana satu Tuhan yang boleh memerintah? Ini pula cerita lain. Cerita yang orang kata menambahkan lagi ketuhanan, makna Tuhan yang lain pada situasi tersebut. Akibatnya, rosaklah aturan langit. Jika itu berlaku, jika situasi itu berlaku, akan rosaklah langit dan bumi ini. Dan apa yang ada di antara keduanya, seperti halnya dapat disaksikan dari kerosakan suatu negeri jika terdapat dua raja yang berkuasa. Kalau satu negeri ada dua raja yang berkuasa, ianya akan rosak. Kerana kedua raja itu akan saling berlawanan siapa yang paling kuat dan dapat memerintah kerajaan itu. Macam tadilah saya tanya, kalau kita kerja ada dua bos ni kan ada egonya tersendiri kan. Masing-masing mesti nak menang. Aku mesti nak menang lah daripada bos yang A tu. Jadi biasanya macam ni lah. Awak dengar cakap saya, jangan dengar cakap dia. Dia macam itu. Nanti bagi bos yang B, tak ada. Awak dengar cakap saya. Saya pun bos juga. Awak jangan dengar cakap bos yang A tu. Akhirnya rosak kan? Kerja tak dapat dijalankan dengan baik. Sebab apa? Pekerja yang nak menjalankan pekerjaan itu dia jadi pening. Mana satu saya nak ikut ni? Akhirnya pekerjaan pun jadi tergendala kerana tidak ada kata putus yang terbaik. Itulah yang menjadi masalahnya. Akhirnya nanti kita pun akan pandai-pandailah buat jalan sendiri. Tak apalah, dengar cakap dia ni pun salah, dan cakap salah, tak apalah, buatlah sendiri. Bila kita buat sendiri, tanpa ada panduan dalam pekerjaan itu, yang kita memandai-mandai tadi kan, akhirnya musnah. Tak dapatlah kita nak menunjukkan prestasi yang terbaik dalam pekerjaan kita. Kerana apa? Kedua-dua bos itu je macam tak puas hati lah dengan kerja. Saya suruh awak buat macam ni, asal buat macam ni? Bila datang yang B,
betul lah, kenapa saya suruh awak buat macam ni tapi awak buat macam ni? Pandai-pandai pula ikut awak punya kepala. Dia jadi masalah. Sebab tu di sini, kita lihat, kalau satu syarikat tidak boleh memiliki 2 orang bos, apatah lagi langit dan bumi. Secara logiknya kita faham begini, gerakan yang kita nak buat di atas kehendak dan juga cinta itu tadi, yang mana ianya mesti tertuju hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah ianya adalah gerakan yang betul-betul mengikut kepada petunjuk dan syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Kita tak boleh dengar dan tak boleh ikut kepada petunjuk dalam dalam pada yang digariskan oleh Tuhan lain. Dia begitu keadaannya. Bermakna tak boleh buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya keseluruhan daripada perbincangan perenggan ini nak mengatakan kepada kita, jangan buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna pada waktu itu kita telah meletakkan adanya 2 Tuhan. Itulah yang menjadi rosaknya akidah kita, musnahnya akidah kita, yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi kata itu merupakan dosa besar yang paling besar jika seseorang hamba melakukannya. Panjang lebar kan dia ceritakan, tapi sebenarnya nak cakap tentang satu tu saja. Tentang jangan melakukan perbuatan yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sekutu, iaitu memiliki kekuasaan yang kita yakin ada kekuasaan yang sama, ada ada unsur yang sama dengan Allah, sifat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat begitu memang kita akan musnah. Jadi gerakan yang kita nak buat di atas kehendak dan cinta tersebut, ia mesti bersih daripada sebarang sekutu ataupun penyekutuan yang kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mesti hanya tertuju pada pencipta kita semata-mata, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi diletakkan di bawah perenggan yang berikut ini, dia kata apa? Asal kerosakan dunia disebabkan perselisihan para raja. Kalau kita merujuk kepada kenapa ada kemusnahan pada setiap pemerintahan, kan? Kenapa pada zaman dululah mungkin kan, zaman sekarang pun ada jugalah kan. Cuma nak cakap tu susah sikitlah. Tapi kalau kita fikir secara logiknya pada zaman dahulu kan, kenapa ada pemerintahan yang musnah? Ya pasti kerana ada campur tangan daripada raja yang lain sebegitu. Jadi kata perselisihan para raja dan khalifah. Oleh kerana itu ketamakan musuh-musuh Islam terjadi pada zaman berbilangnya raja kaum muslimin berikut perselisihan yang terjadi di antara mereka. Masing-masing membawahi sebahagian negeri dan berusaha untuk lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Baik dan kukuhnya langit, balik kepada persoalan kekukuhan dan baiknya penciptaan langit dan bumi ini. Dia kata merupakan satu keteraturan urusan makhluk secara sempurna, merupakan dalil yang paling jelas. Merupakan dalil yang paling jelas bagi kita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini bila kita nak bergerak berdasarkan kepada kehendak dan cinta yang tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi saya sebutkan, niat kita mesti betul, ia mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kita sertakan dalam perbuatan dan tindakan kita itu. Yang tadi dasarnya ialah kehendak dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau nak buat perkara-perkara yang syirik ataupun perkara-perkara yang membuatkan akidah kita ini rosak, lihat saja kepada langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Ini adalah satu bukti yang sangat jelas kepada kita sebagai seorang muslimah bahawa Allah itu Maha Esa. Okey, Allah itu Maha Esa. Kerana daripada penciptaan langit dan bumi itu sendiri, kita nampak ia begitu teratur, ia begitu perfect. Okey, kesempurna. Dan pasti di sana ada pencipta yang maha sempurna. Maha segala-galanya.
Maka sebab itu didatangkan kepada kita dengan ayat demi ayat dalam kitab ini bagi membuktikan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab kita kalau lihat muka surat 471 untuk kitab saya ya, di situ kita ada 3 ayat Al-Quran. 3 dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah bagi menjaga akidah kita supaya setiap gerakan yang kita buat berdasarkan kehendak dan cipta itu memang benar-benar tertuju kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada perkara yang syirik kita sertakan dalam setiap tindakan dan gerakan kita itu tadi. So kita ada 3 dalil di sini kan yang menekankan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, diberitahukan kepada kita bahawa dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 di situ disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang sifat-sifat Allah. Iaitu Allah kata apa? Mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah sesekali tidak mempunyai anak. Allah tidak memiliki anak. Dan sesekali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Tidak ada Tuhan lain yang nak menguatkan kerajaan Allah tu, tidak ada. Allah ciptakan langit, adakah ia dibantu oleh Tuhan lain? Adakah ia ni ada joint venture? Joint venture daripada mana-mana Tuhan kan. Oh kau nak bina, kau nak ni buat langit tak apa lah. Kita sama-sama kan jadi supaya lagi kuat lagi langit ni kan. Kalau seorang-seorang tak boleh buat. Tak begitu. Allah tekankan dalam ayat ini Allah tidak ada sekutu. Tidak ada anak, tidak ada sekutu. Wa ma kana ma'ahu min ilah idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Jika mana tadi? Maaf kalau ada ilah besertanya, kalau ada Tuhan, ilah tu maksudnya Tuhan ya, dalam kitab kita menggunakan perkataan ilah. Ilah tu maksudnya Tuhan. Kalau ada Tuhan yang beserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, la wala ala ba'duhum ala ba'din. Masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Kalau Allah beritahu kepada kita dalam ayat ini, kalau Allah ini ada Tuhan yang beserta dengan dia. Setiap Tuhan dia mesti ada makhluk yang diciptakan. Okey? Tuhan A ada makhluk yang sekian-sekian dia ciptakan. Tuhan B ada makhluk yang dia ciptakan sekian-sekian lah dengan bentuknya dan keadaannya mengikut kepada kehendak dia lah. Sebagai Tuhan kan suka hati dia lah dia nak ciptakan makhluk dia macam mana begitu. Jadi masing-masing ada. Kemudian ianya akan menjadikan huru-hara keadaan itu dengan setiap makhluk yang diciptakannya dengan setiap perangai yang berbeza, dengan setiap keadaan dan bentuk yang berbeza. Jadi Allah kata apa? Wala ala ba'duhum ala ba'din. Bahkan bukan sahaja mereka ini bawa makhluk penciptaan mereka itu bersama, kan? Bahkan mereka ini akan saling bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih tinggi daripada Tuhan yang asal. Dia begitu. Jadi Allah kata apa? Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi maha suci Allah maknanya Allah itu bersih. Allah itu suci daripada setiap perkara yang telah Allah sebutkan itu tadi. Maknanya Allah bersih daripada anak, maknanya Allah tidak ada anak. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersih daripada tuhan-tuhan lain yang menyertainya. Kerana kalau ada Tuhan lain yang menyertainya, pasti ada makhluk-makhluk lain yang berserta dengan kita lah di sini kan dengan penciptaannya yang berbeza dan sebagainya. Kemudian Allah kata dan akan pasti mereka ini saling bersaing untuk berada di tempat yang paling atas bagi menunjukkan ketuhanan masing-masing. Dan di sini Allah kata Allah bersih daripada semua itu. Tidak ada satu pun yang berlaku pada Allah tentang semua itu. Maka Allah ingatkan kepada kita alimil ghaibi wasyahadah fata'ala amma yusyrikun, yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak. Maha tinggilah dia iaitu Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Jika ada yang mengatakan bahawa, oh Tuhan kita banyak, Tuhan kita itu, kita ada Tuhan langit, kita ada Tuhan bumi, kita ada Tuhan yang bagi rezeki, kita ada Tuhan yang menyempitkan rezeki, kita ada Tuhan yang membalas, kita ada Tuhan yang memberikan ganjaran baik. Kalau itulah yang disebutkan oleh mereka, maka Allah kata, fata'ala amma yusyrikun. Allah itu maha tinggi, maknanya Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka syirikkan, apa yang mereka persekutukan. Sebab apa? Allah bersih daripada semua itu. Jadi ini menunjukkan bahawa kepada kita, setiap gerakan yang kita nak buat berdasarkan kehendak dan cinta tersebut perlu dipastikan ia mesti tertuju hanya kepada Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu yang Maha Esa, tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada surah Al-Anbiya ayat 21 dan ayat 23. Menjelaskan kepada kita tentang perihal yang sama, tentang penciptaan langit dan bumi, yang mana tidak ada sekutu bagi Allah. Kan Allah kata, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Jadi ini persoalan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menjauhi perbuatan yang mensyirikkan Allah itu, supaya kita ni sebagai seorang muslimah hanya bergerak, bertindak, tujuannya, niatnya kerana Allah semata-mata, bukan kerana Tuhan-Tuhan yang lain ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lain. Jadi Allah kata, manusia ini, apakah mereka ni ambil Tuhan-Tuhan dekat bumi ni, dan Tuhan-Tuhan tu boleh hidupkan yang mati ke? Ini persoalan Allah. Bagi saya itu satu sindiran. Okay, Allah sindir kita sebenarnya. Kan? Kalian nak ambil Tuhan, kalian mengaku, contoh kita ambil mudah macam inilah. Kalau kita percaya pokok itu boleh memberikan kuasa, adakah pokok itu boleh menghidupkan orang yang mati? Sebab tu sebelum kita buat apa-apa ni kan muslimah dalam hidup, kita mesti fikir. Orang kata pokok tu dia ada kuasa. Kau kelilinglah pokok tu. Okay, kau tawaflah kat pokok tu. Kau bacalah apa-apa zikir. Kan zikir tu kan zikir kepada Allah. Tapi kau kelilinglah pokok tu. Minta siap hajat engkau. InsyaAllah hajat engkau akan dapat. Lagi ni bukan syirik. Mungkin ada orang kata gitu, begitu pada kita kan. Ini bukan syirik. Sebab apa? Kita minta, kita zikir pada Allah. Yang kita buatnya cuma mengelilingi pokok tu saja. Kita sebelum kita buat ni, kita kena fikir. Takkan aku nak keliling pokok tu? Pokok tu makhluk yang Allah cipta. Apa hal lah? Apa hal nak pergi keliling pokok ni kan? Pokok ni pun Allah ciptakan. Kita ni, Nabi dah ajar pada kita. Kita ada hajat, kita ada apa-apa niat, angkat tangan, mohon pada Allah. Direct terus, begitu keadaannya. Tak perlu nak minta pada pokok, nak bertawassul pada pokok. Contoh kan, tak bertawassul pada pokok lah. Sebab ada kekuasaan pada pokok ini, mudah-mudahan dengan kekuasaan pokok ini Allah kabulkan hajat kita. Bukan gitu cara kita ni. Ini sebab tu Allah kata, Allah sindir sebenarnya dalam ayat ni kan. Kalian ambil Tuhan yang kalian percaya, sebab kalau kita betul-betul ni, na'udzubillah min dzalik ya, muslimah, kalau kita betul-betul mengelilingi pokok itu, yang kita percaya kekuasaannya, bermakna kita percaya bahawa pokok itu memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Mengabulkan, memberikan apa yang kita hendak. Betul tak? Itu keadaannya. Jadi Allah kata, Tuhan itu yang kalian percaya memiliki kekuasaan yang sama dengan aku, adakah dia boleh hidupkan yang mati? Itu persoalannya. Pokok tu boleh tak hidupkan yang mati? Of course tak boleh. Bahkan kita tebang dia yang mati. Begitu keadaannya. Kan begitu keadaannya. Jadi di sini Allah kata lagi, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Hidup kita kalau ada Tuhan selain Allah, ia pasti akan memusnahkan. Langit dan bumi ni akan musnah. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Dan maha suci Allah yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanyai. Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa itu, Allah tak ditanya tentang apa yang Allah buat. Tapi kita ni, Allah kata, kita ni yang akan dipersoalkan tentang setiap apa yang kita buat. Balik pada topik kita, setiap gerakan, setiap tindakan tadi kan berdasarkan kehendak dan cinta kita, semuanya akan dipersoalkan. Allah ingatkan dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-23 ini.
Allah buat apa-apa, kita tak berhak untuk soal. Tapi kita ni sekarang ni yang buat setiap tindakan dan gerakan berdasarkan kehendak dan cinta itu, kita akan dipersoalkan. Kenapa awak buat macam itu? Nanti di padang mahsyar Allah akan persoalkan. Ingat ya, Nabi dah beritahu kepada kita, kaki kita ni, kaki anak Adam, okay, tidak akan berganjak setelah Allah tanya tentang umur kita, apa yang kita buat dalam hidup kita ini. Yang kita buat itu berdasarkan kehendak kita tau. Berdasarkan kepada cinta kita pada sesuatu itu. Kenapa kita buat? Kita habiskan hayat kita, usia kita ini. Allah akan tanya setiap satunya. Jadi perlu hati-hati. Setiap kehendak, setiap apa yang kita cinta, kenapa kita hendak? Kenapa kita cinta? Allah ingatkan kita makhluk, kita akan dipersoalkan. Akan ditanya tentang apa yang kita buat. Tapi namun kita ni nak menyoal apa, kenapa Allah kau ciptakan langit? Kenapa Allah kau ciptakan aku? Tak ada hak kita untuk bertanya semua, itu ada hak kita. Sebab akhirnya nanti yang ditanya adalah kita, bukan Allah. Okey, so sebab tu Allah ingatkan kepada kita, setiap gerakan, setiap tindakan itu, apa yang kita sembah, apa niat yang kita letakkan dalam setiap tindakan itu apa? Adakah ia tertuju pada pencipta yang Maha Esa ataupun ada tujuan-tujuan lain untuk kekuasaan-kekuasaan lain ataupun benda-benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita ada ayat yang ketiga di sini iaitu surah Al-Isra ayat 42. Allah berfirman dalam ayat ini, "Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal" maaf, "Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila." Katakanlah jika ada Tuhan bersamanya sebagaimana yang mereka katakan, tentu Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Rabb yang mempunyai arsy. Okey, surah Al-Isra ayat 42. Baik, dalam kitab kita di sini ada perbincangan tentang tiga ayat yang dinyatakan di situ. Kalau kita merujuk kepada perenggan yang dinyatakan dalam kitab kita, dia kata ada yang mengatakan bahawa makna mereka mencari jalan kepadanya. Tadi kan kita baru baca surah Al-Isra ayat 42. Di akhir ayat 42 itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Jadi ayat yang di hujung tersebut dibincangkan dalam kitab kita ini. Maka dia kata, ada yang mengatakan bahawa mereka mencari jalan kepadanya bermaksud untuk mengalahkan dan berkuasa sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian raja kepada sebahagian yang lain. Yang mana dia kata, hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain, iaitu tadi kita baca surah Al-Mu'minun ayat 91, iaitu ayat yang pertama, dalil yang pertama yang di atas itu, yang menunjukkan bahawa mereka ini, Tuhan-Tuhan yang lain ini, wala ala ba'duhum ala ba'din. Dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maka di sini diberikan kepada kita dengan pendapat yang lebih tepat. Wa idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila, bukanlah dimaksudkan dengan mereka itu nak mengalahkan dan berkuasa ataupun nak menjadi Tuhan yang lebih tinggi daripada Tuhan yang asal, bukan itu maksudnya. Tetapi di sini pendapat yang tepat saya letakkan, sebab dalam kitab ni panjang lebarlah disebutkan. Maka saya berikan dengan satu statement yang lebih mudah untuk kita faham. Pendapat yang benar tentang hal itu ialah Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan diri dan mentaati Allah. Okay, pendapat yang benar mengenai makna mereka mencari jalan kepada pemilik arash adalah dengan mendekatkan diri dan mentaatinya. Maka bagaimana mungkin kalian menyembah mereka selainnya? Jadi Allah beritahu di sini sebenarnya kepada kita, kalau kalian sembah Tuhan-Tuhan yang lain tu, Tuhan-Tuhan yang lain tu tetap memerlukan kepada Allah sebab apa? Mereka adalah makhluk Allah. Mereka tetap akan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah Tuhan itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula kita nak pergi sembah dia?
Yang sepatutnya kita sembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okay, so ini pendapat yang paling tepatlah dikatakan. Maka beliau melanjutkan, hal ini ditunjukkan oleh sejumlah perkara. Jadi ada 3 perkara yang ditampilkan kepada kita bagi memberikan ataupun bagi menguatkan pendapat yang tepat itu tadi dia kata. Okay, so kita ada 3. Saya pecahkan ia kepada 3 keadaan di sini. Pertama dia kata begini, yang setiap daripada ketiga-tiga pendapat ini diberikan kepada kita dengan ayat-ayat Al-Quran yang tersendiri bagi menyokong apa ayat tu? Bagi menyokong, menyepot, minta maaf lah guru bahasa Melayu, bagi menyokong setiap kenyataan yang diberikan. So di situ pertama ialah dia kata disebutkan dengan surah Al-Isra ayat 57. Pendapat pertama mendatangkan kepada kita surah Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Jadi Allah ingatkan, kalau kita ni, kadang-kadang maaf saya berikan contoh macam ni ya. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu dengan pandangan yang sangat tinggi. Dan boleh jadi dengan rasa hormat kita kepada seseorang menyebabkan kita tu telah mengangkat dia itu ke tahap menuhankan dia. Ni na'uzubillahi min dzalik. Tapi Allah ingatkan kepada kita, manusia ataupun makhluk yang kita seru, yang kita agungkan, yang mungkin kita sujud pada dia, sebenarnya makhluk ini, orang ini pun sendiri mencari jalan bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Begitu keadaannya. Yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-57. Mereka tu sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Dan mereka sendiri mengharapkan juga rahmat Allah. Supaya mereka ini tak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita fikir logik begini Muslimah. Kalau Tuhan, dia tak perlukan kepada rahmat sesiapa. Tuhan ini dia tak perlu takut pada azab. Sebab dia Tuhan. Tugasnya ialah mengazab hambanya. Memberi rahmat kepada hambanya. Dia tak perlukan kepada rahmat Tuhan lain ataupun dia tak perlukan kepada rahmat makhluk lain. Dia tak perlukan kepada ataupun dia tak perlukan takut. Dia tak perlu takut kepada azab yang akan ditimpakan kepada dia sebab dia yang menciptakan azab itu. Tapi kalau kita ni sampai kita hingga pada satu tahap kita menuhankan makhluk, kita meletakkan seseorang itu pada tahap yang dia tu boleh kabulkan doa, dia dengan dia semua boleh tercapai. Kalau kita meletakkan keadaan-keadaan yang sedemikian bimbang-bimbang, itu adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya menggunakan bahasa yang sangat halus di sini ya, supaya dia tidak menjejaskan mana-mana pihak. Sebab apa? Kadang-kadang kita kena fikir secara logik dalam hidup ini. Agama, yes, kadang-kadang agama kita ni dia adalah satu agama yang kita perlu ikut, apa saja tak perlu dipersoalkan. Tetapi ada pada satu tahap, ia perlu difikirkan, kenapa saya perlu buat perkara itu? Adakah ia benar sebagaimana yang ditunjukkan dalam agama? Adakah ia benar sebagaimana yang memang Allah perintahkan kita buat ataupun Nabi SAW tunjukkan perlu buat macam ni? Kadang-kadang kita perlu fikir. Kalau kita tak boleh fikir tentang hal-hal ini, susah. Susah nak faham apa yang saya cakapkan ini. Sebab secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita fikir dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sangat. Allah perintahkan kita supaya kita berfikir. Tadi kita bincangkan 3 dalil tentang penciptaan langit dan bumi yang Allah tunjukkan bahawa dia itu adalah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang lain. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 sampai 92, dalam surah Al-Anbiya ayat 21 hingga 23 dan diakhiri dengan surah Al-Isra ayat 42 itu. Kalau kita baca dengan kefahaman yang betul, ianya akan menggerakkan pemikiran kita untuk berfikir secara waras, secara logik.
critically dan analytically. Kan kita akan dapat fikir ia secara kritikal tentang apa yang cuba Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Sebab tu begini muslimah, manusia ataupun insan yang banyak membaca Al-Quran susah. Susah apa? Susah akidahnya nak rosak kalau dia betul-betul faham apa yang dia baca. Susah akidahnya tu nak dirosakkan. Sebab setiap kali dia baca Al-Quran itu, dia bukan setakat baca. Tetapi dia faham dan dia tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Dan setiap hari dia baca tentang ayat-ayat yang menggerakkan minda dia, menggerakkan jiwa dia, sukar untuk disesatkan. Sukar untuk kita menerima pandangan-pandangan yang mungkin menyesatkan kita. Sebab apa kita dah banyak kali jumpa ayat-ayat Al-Quran, kita baca setiap hari di situ tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjentik keimanan kita ni supaya tetap stay pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap fikir bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-57 ini. Allah kata Tuhan lain yang kalian sembah itu mereka sendiri takut pada azab Allah. Mereka adalah makhluk yang Allah cipta yang memerlukan kepada rahmat Allah. Kenapa pula mereka yang kalian sembah? Ini yang Allah ingatkan. Kemudian, kalau kita lihat kepada pendapat yang kedua, dalam perbincangan ini, nyatakan bahawa didatangkan kepada kita, Allah tidak berfirman. Tentulah mereka mencari jalan atasnya. Okey? Kalau kita rujuk pada pendapat yang kedua di situ, Allah tidak berfirman, tentulah mereka mencari jalan atasnya, tetapi mencari jalan kepadanya. Ini merujuk kepada surah Al-Isra ayat 42 yang dah kita baca tadi. Di hujung tu kan, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Dalam ayat itu, Allah tak kata mereka cari jalan atasnya. Kalau mencari jalan atasnya bermakna mereka berusaha menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah kata labtaghaw ila. Okey, labtaghaw ila dzil arsy sabila. Mungkin boleh di-highlightkan perkataan ila di situ untuk menunjukkan bahawa ayat ini bermakna yang kalau orang buat syirik, yang mereka sembah itu, yang kita sembah, yang disembah itu sebenarnya mencari jalan menuju kepada Allah. Bukan mencari jalan untuk menyaingi Allah. Okey, Allah berfirman sedemikian. Jadi lafaz semacam ini hanya digunakan untuk mendekatkan diri. Seperti halnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Jadi di situ perkataan lafaz wabtaghu ilaihil wasilah tetap digunakan perkataannya ilaihi, kepadanya, bukan untuk menyaingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata di sini ada pun lafaz yang menunjukkan mengalahkan adalah lafaz ala. Okey, kalaulah maksud ayat yang disebut dalam surah Al-Isra ayat 42 itu bertujuan untuk mengalahkan Allah, untuk berkuasa lebih daripada Allah, pasti lafaz yang digunakan ialah ala, bukan ila. Okey, rujuk dalam kitab perkataan ala tu bagaimana cara penulisannya adalah lafaz ala di atas, bukan ila. Ila tu maksudnya menuju. Tapi kalau ala, atas. Okey. Jadi dia kata di sini, seperti pada firman-Nya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka janganlah kalian mencari-cari jalan atas mereka untuk menyusahkan mereka. Bagi situ ada jugalah penggunaan lafaz yang menggunakan ala, tetapi maksudnya bukan tujuan untuk mendekatkan diri, tapi tujuannya untuk mengatasi, untuk menyusahkan dan sebagainya. Baik, itu adalah pendapat yang kedua. Seterusnya pada pendapat ketiga dan yang terakhir di sini katakan, mereka tidak mengatakan bahawa ilah-ilah mereka iaitu Tuhan-Tuhan mereka ingin mengalahkannya dan ingin lebih berkuasa daripadanya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman,
Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Jikalau terdapat ilah-ilah bersamanya sebagaimana yang mereka katakan. Okay, surah Al-Isra ayat 42. Jadi dalam perbincangan ini sebenarnya ialah untuk menolak pendapat yang mengatakan bahawa mereka mencari jalan kepadanya itu bermaksud ialah mereka mencari jalan untuk mengalahkan Allah dan berkuasa lebih daripada Allah. Tetapi yang nak dimaksudkan dalam ayat itu ialah mereka, iaitu Tuhan yang disembah tersebut sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kerana apa? Makhluk memang sangat memerlukan kepada rahmat Allah. Dan memang wajar makhluk takut pada azab Allah. Kita dalam hidup ini, kalau kita tak takut pada azab Allah, kita akan sentiasa buat perkara dosa dan maksiat. Kalau kita tak fikir tentang azab Allah ini, kita akan setiap masa, tak kisah halal, haram, tak kisah mana yang baik, mana yang buruk, semua kita langgar. Tetapi sebagai makhluk, memang wajar kita akan cari jalan untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan sentiasa berusaha minta rahmat Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Tapi bagi saya begini, Muslimah. Okay, saya tutup ya perbincangan kita pada pagi ini. Bagi saya begini. Dalam hidup ini, okay, kita kalau kita nakkan rahmat Allah, kalau kita ni hidup inginkan sesuatu yang Allah beri dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan kita selamat daripada azab Allah, mudah saja. Jangan buat perkara yang mensyirikkan Allah. Sebab daripada awal tadi kita bincangkan tentang hal ini. Okay? Jangan buat perkara yang mensyirikkan Allah. Bila kita buat perkara yang mensyirikkan Allah, itulah detik bermulanya jauh kita daripada rahmat Allah. Itulah pembuka kepada setiap perbuatan-perbuatan yang mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu syirik ini ialah dosa besar yang paling besar yang tidak terampun jika kita mati dalam keadaan yang mensyirikkan Allah. Kita ni kan, banyak kali saya ingatkan dalam hidup, kalau kita mati dalam keadaan dosa tu, Allah masih lagi boleh berikan rahmat pada kita. Sebab apa? Banyak dalil yang menunjukkan orang yang dia masuk dalam api neraka, selama mana dia tak buat dosa syirik, Allah akan keluarkan dia jika dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasti akan keluar daripada api neraka itu. Yang penting ada tak dia beriman kepada Allah. Tapi kalau dia tak beriman kepada Allah, dia mati dalam keadaan dosa syiriknya itu, dalam keadaan dia memang mensyirikkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Khalidan finnar. Orang yang begini dia kekal dalam api neraka. Sebab tu tadi saya kata, nak dapatkan rahmat Allah, nak selamat daripada azab Allah, jaga keimanan kita, jangan buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah selamat kita dunia dan akhirat. Okey Muslimah, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan kekuatan ya untuk terus menerus menelaah kitab kita ini. Jadi saya doakan mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kesihatan agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan bagi menyambung perbincangan kitab ni untuk masuk kepada poin yang berikutnya insya-Allah. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.